Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini kita akan membaca surah An-Nasr dan memilih beberapa perkataan di dalamnya untuk kita keluarkan kata dasar dan seterusnya mengetahui makna asas bagi kata dasar tersebut. Baik, kita mulakan dengan surah Bismillahirrahmanirrahim, surah An-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Baik, ada beberapa perkataan yang kita kira tidak mempunyai kata dasar di dalam ayat ini ya. Biasanya untuk mengetahui perkataan yang ada kata dasar dan tidak ada kata dasar, kita perlu merujuk kepada muka dalam kaedah nombor 19 dalam buku teks kita tu. Saya dah senaraikan beberapa perkataan yang ataupun kategori perkataan yang tidak berkata dasar ya. Di antara perkataan yang tak dikira ada kata dasar ialah perkataan iza. Iza ini tidak mempunyai kata dasar ya. Iza bermaksud apabila, dan juga perkataan wa. Wa ini tidak mempunyai kata dasar sebab dia hanya mempunyai satu perkataan sahaja, wa. Dan juga wa tidak mempunyai kata dasar. Begitu juga perkataan fi. Fi ini tidak mempunyai kata dasar, fi dalam. Begitu juga dengan fa di awal ini, fa yang bermaksud maka. Begitu juga dengan bi. Bi di awal ni, bi yang bermaksud dengan. Begitu juga dengan ka ya. Ka ini adalah perkataan berasing dengan ka, tidak mempunyai kata dasar juga. Wa tidak mempunyai kata dasar. Hu tidak mempunyai kata dasar. Inna juga tidak mempunyai kata dasar. Hu itu di antara perkataan yang tidak dikira mempunyai kata dasar. Semua perkataan ini kita kategorikan sebagai perkataan yang tidak mempunyai kata dasar dalam bab yang ke-19 dalam buku teks yang berwarna hijau kita, insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa, perkataan jaa ini apa kata dasarnya? Jaa kata dasarnya adalah jim, dan alif ini adalah mewakili huruf illah nama dia, dan hamzah. Jadi jim, huruf illah dan hamzah. Jadi kita sebut jim, huruf illah. Huruf illah sama ada waw ataupun ya, yang akhirnya adalah hamzah. Jadi huruf illah sama ada waw ataupun ya yang kita belum pasti lagi apakah hurufnya. Tetapi untuk masa sekarang ni kita sebut dulu tak apa, insya-Allah. Ia adalah ya. Ya, jim, ya, hamzah. Jadi jaa kata dasarnya adalah jim, ya, hamzah. Jaa dan huruf illah sudah berubah menjadi alif. Nasrullah, nasru. Nasru kata dasarnya ialah nun, sad dan ra. Nun, sad dan ra. Nasru jadi kata dasarnya ialah nun, sad dan ra. Allah. Perkataan Allah ini juga mempunyai kata dasarnya. Kata dasar bagi perkataan Allah ialah hamzah, lam, ha. Ini adalah kata dasar bagi perkataan Allah. Hamzah, nun, ha. Wal fathi, wa tidak masuk. Al fathu kata dasar senang dia, buang alif lam menjadi fa, ta dan ha. Fa, ta dan ha. Seterusnya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ra'aita kata dasarnya adalah ra, hamzah dan ya. Ya ini adalah huruf illah. Ra, hamzah dan ya. Ra, hamzah dan ya. Manakala ta ni perlu kita buang ya. Ta ni adalah imbuhan. Kita akan belajar kemudian, insya-Allah. Ra'aita. Jadi ra, hamzah, ya. An-nasa. An-nasa ni adalah kata dasarnya, ini agak pelik sikit. Kata dasar dia kena ingat, insya-Allah. Kata dasar dia ialah hamzah, nun dan sin. Hamzah, nun dan sin. Kita akan belajar macam mana jadi an-nas ni, insya-Allah. Yadkhuluna. Yadkhuluna kata dasarnya adalah dal,
kha dan lam. Dal, kha dan lam. Manakala ya, waw dan nun di akhir ni adalah imbuhan. Jadi kata dasarnya ialah dal, kha dan lam. Yadkhuluna, dal, kha dan lam. Fi dinillah, din, kata dasar din adalah da, ya dan nun. Da, ya dan nun. Di mana dia ini adalah huruf illah. Allah sudah ada. Allah, kata dasar Allah ialah hamzah, lam dan ha. Seterusnya afwaja. Baik, afwaja ni kata dasarnya adalah cuba teka dulu apa kata dasar bagi afwaja. Ya, kata dasar afwaja ni adalah fa, waw dan jim. Fa, waw dan jim. Manakala alif dan alif ini adalah imbuhan. Jadi fa, waw dan jim. Fa, waw dan jim. Huruf illahnya adalah pada waw. Waw adalah huruf illah ya, afwaja. Fasabbih, fa tak masuk. Sabbih kata dasarnya sin, ba dan ha. Sin, ba dan ha. Baik. Bihamdi, ba tak masuk. Ha mim dal. Ha mim dal. Rabbika kata masuk, jadi ra ba ba ya. Ra ba dan ba. Baik. Wastaghfirhu, wastaghfirhu, wa tak masuk, jadi kata dasarnya hu tak masuk juga. Wastaghfirhu, jadi perkataan kata dasarnya adalah ghain, fa dan ra sahaja. Ghain, fa dan ra. Sin dan ta di awal ni ditanggalkan kerana ia adalah imbuhan. Jadi ghain, fa dan ra. Innahu tak termasuk di dalam kata dasar. Kana ada kaf, huruf illah, nun. Kaf, huruf illah, nun ya. Kaf, kana, kaf, huruf illah. Tak pernah saya beritahu ya. Waw, huruf illahnya ada. Waw ya. Huruf illahnya adalah waw. Tawaba, ta, waw, ba. Ta, huruf illah, ba. Ta, huruf illah dan ba ya. Tawaba, ta, huruf illah dan ba. Baik, itu adalah kata-kata dasar yang kita keluarkan daripada surah An-Nasr. Mari kita ulang kaji insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata dasarnya yang kita jumpa pada hari ini lebih kurang masya-Allah banyak ya. Insya-Allah berbelas kata dasar daripada surah An-Nasr saja. Baik. Pertama sekali kata dasarnya daripada perkataan jin, ya, hamzah. Perkataan jim, ya, hamzah atau datang dalam bentuk kata dasar yang ada huruf illah ni, biasanya huruf illah ni boleh bertukar menjadi waw, boleh bertukar jadi alif ya. Alif boleh menyamar sebagai alif. Biasanya jumpa dalam bentuk jaa. Jaa. Jadi jaa ini biasa kata dasar ini dia memberi makna, biasanya makna asas dia memberi makna datang. Datang. Biasanya kalau jumpa dalam Quran jaa dia bermaksud datang. Iza jaa, bila telah datang. Jaa. Nun sad ra. Nun sad ra ni biasanya kata dasar ni dia memberi makna bantu ya, bantu, bantuan ataupun pertolongan. Bantu ataupun nasara ya. Al-Fatah kita dah jumpa sebelum ni. Al-Fatah, Fatahah bahasa makna buka ataupun kejayaan. Kat sini adalah pembukaan. Dan bila sudah datang pertolongan Allah dan pembukaan. Jadi Fatahah maksudnya buka. An-Nasru makna bantu. Nasara, bantuan. Sebab itulah cara cepat nak ingatnya ialah ingat dia punya apa namanya, para sahabat yang menolong Nabi Muhammad SAW dalam berhijrah itu dikenali sebagai Al-Ansar. Sebab apa nama Ansar? Sebab mereka ni membantu Nabi SAW di dalam berhijrah, ketika berhijrah ke Madinah. Jadi Ansar daripada inilah, daripada perkataan Nasara. Contohnya perkataan Allah ya, datang daripada Hamzah, Lam, Ha. Jadi perkataan Hamzah, Lam, Ha ni biasanya dia bermaksud Tuhan. Tuhan. Daripada ini dah keluar perkataan Allah ya. Allah, Tuhan itu, the God. Seterusnya perkataan Fatahah dia bermaksud buka. Biasanya kalau jumpa perkataan dalam Quran yang Fatahah, dia akan bermaksud buka. Ra, hamzah ya, kalau jumpa perkataan ra, hamzah, ya, ra, hamzah dan huruf illah, dia akan bermaksud makna lihat ya. Ra'aita, engkau telah melihat. Ra'aita.
alam tara, penuh daripada sini juga. Sebab tu cara nak ingat cepatnya ialah bila kita dah hampir Ramadan, kita akan mengira perkiraan awal Ramadan tu melalui cara hisab, iaitu kira, dan secara ru'yah, iaitu cara lihat bulan Ramadan, iaitu cara lihat anak bulan dipanggil ru'yah daripada perkataannya lah. Dan perkataan annas, perkataan alif nun sa ini dia bermaksud mesra, ya, mesra, mesra. Alif nun hamzah nun sin. Biasanya kata asas dia adalah, makna asas dia adalah mesra. Mesra, ya, daripada perkataannya lah. Cepat nak ingat ni cara nama orang Anas. Anas maksudnya mesra. Anis, Anisah, semuanya daripada perkataannya lah. Dan ada setengah pendapat mengatakan bahawa perkataan An-Nas atau Al-Insan datang daripada perkataan mesra ni. Sebab manusia ni sebenarnya mesra dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang dicipta oleh Allah SWT di muka bumi ni. Baik, seterusnya dakhala. Kalau kita jumpa perkataan yang berasaskan dakhala, maka dia akan bermaksud masuk, ya? Masuk, enter, masuk. Dayanun, jumpa dalam Quran, asas dayanun dia bermaksud hutang atau agama, ya, hutang atau agama, hutang atau agama. Tapi kita gunakan base meaning dia hutang, ya, sebab kita bila kita beragama, bermaksud kita sebenarnya kita sedang membayar hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fawaja ini dalam Quran ni jarang dijumpai, tapi adalah dalam surah An-Nas ni, afwaja. Dia akan bermaksud puak ataupun kumpulan. Senang nak ingatnya puak, pa waw jing, puak, berpuak-puak, berkumpulan-kumpulan, puak, afwaja. Sekiranya kita jumpa perkataan sabaha dalam Quran, sabaha dia bermaksud tasbih, ya. Dalam Quran tasbih, bertasbih ataupun menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kekurangan. Sabaha, ya. Di antara makna sabaha adalah bertasbih. Dan ada satu lagi makna dia dalam surah Yasin tu, dia bermaksud berenang. Sabaha juga bermaksud berenang. Jadi kaitan yang antara tasbih dengan berenang tu agak sukar untuk kita kaitkan, tapi tak apalah, ya. Kalau jumpa dalam Quran sin baha, dia biasanya makna tasbih. Seterusnya adalah hamindal. Hamindal sebagaimana kita jumpa dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Hamindal dia makna base meaning dia adalah puji. Puji, ya. Puji. Alhamdulillah, mahmud, hamid, semua ni puji. Rababa dia bermaksud tuan. Rababa, tuan. Alhamdulillahi rabbil alamin, tuan, master. Ghafara, kalau jumpa dalam Quran, ghafara, Allahumma ghafir lana, ghufranaka, astaghfir, dia bermaksud ampun. Ampun. Seterusnya kawana, ya. Kalau jumpa dalam Quran kawana, kata asasnya kawana, dia akan bermaksud jadi. Contohnya dalam surah Yasin, kun fayakun. Dan akhir sekali tawaba. Tawaba biasanya dia akan memberi makna asas taubat, kembali, taubat, ya. Bahasa Melayu pun ada taubat, tawaba. Innaka antat tawwabur rahim. Tawwab, maha menerima taubat. Taubah, tubu ilallahi taubatan nasuha, jadi bermaksud taubat, ya. Jadi kita alhamdulillah sudah ada lebih kurang 10 ataupun lebih kata dasar daripada yang kita keluarkan daripada surah An-Nasr, dan mudah-mudahan ini akan membantu kita insya-Allah. Dan yang penting sekarang ni ialah kita cuba ingat dia punya base meaning, ya, kata dasar dan base meaning. Yang kedua, kalau boleh kita perhatikan sikit perkataan yang kata dasarnya ada mempunyai huruf illah, seperti din, fa, wajah, kawana. Kerana dia ada sedikit adjustment yang akan berlaku bila kita belajar web pattern nanti insya-Allah. Lepas ni kita akan belajar sedikit, kita akan beri penekanan kepada huruf illah ni insya-Allah, dan selepas itu kita akan belajar pattern-pattern, ya. Jadi untuk sementara ni dapatkan dulu dia punya base meaning setiap perkataan tu insya-Allah, ya. Jadi untuk sementara ni kalau kita baca surah Al-Fatah, iza jaa nasrullahi wal fatah, iza maksudnya apabila, jaa datang, nasru bantu Allah dan pembukaan. Jadi kita dapat terjemah dah makna Al-Quran itu berdasarkan base meaning itu. Tapi kita belum lagi mempelajari lebih mendalam berkenaan pattern-pattern dan jenis-jenis verb yang ada. Semua ini asalnya adalah daripada kata dasar ini insya-Allah. Cukup untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.